بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila laku ni fi'il madhi daripada laqiya yalqa, liqa, ila liqa, kan kita kata ila liqa perkataan laqiya. Laku maknanya mereka telah bertemu, telah berjumpa, telah liqa. Dengan siapa? Alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Dia jumpa, laku, mereka bertemu. Mereka itu ialah orang-orang yang bermula daripada ayat 8 tu. Wa minan nas, yang Allah tak terima dia tu. Ya Allah kata mereka bukan orang mukmin. Wa ma hum bimu'minin, ayat 8 tu. Walaupun mereka kata amanna billah wa bil yaumil akhir, Allah pun tolak dia walaupun dia kata. Sebab apa Allah tolak dia? Sebab dia bercakap dengan lidah sahaja tanpa hati. Orang yang bercakap benar dengan lidah tanpa hati ni Allah tolak. Allah kata wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang mukmin. Antara sebabnya ialah ayat 9. Antara penyakitnya ialah ayat 10. Dan antara isu yang dibangkitkan ialah ayat 11. Dia merasa, dan ayat 11 itu perasaan orang munafik ni, ataupun orang yang hati dengan lidah tak sama ni, perasaan mereka baik, tetapi hakikatnya dia tidak diterima. Kuncinya ialah tak sama hati dengan cakap, tak sama niat dengan cakap, tak sama tindakan. Tiga benda tu menjadi suatu nilai yang sama pada kita, iaitu hati, lidah dan amalan. Dia kena sama, serentak. Kalau semua ni tidak selari, maka dia akan cacat yang kadang-kadang boleh membawa kepada hilang keimanan. Dan ayat 8 sampai ayat yang kita baca hari ini ialah orang yang walaupun zahirnya iman, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Yang mereka buat semata-mata mereka tertipu dengan keindahan diri masing-masing yang dihiaskan Allah di dunia ini. Dan antara hiasan yang Allah beri ialah dia nampak baik, tetapi dia itu sebenarnya perosak kepada alam dunia ini, seperti ayat 11 dan 12. Dan mereka memandang sesama Islam dengan pandangan yang berbeza. Islam melihat orang tu fakir ke miskin ke, dari sudut iman sama je. Yang lebih ialah takwa. Dia kaya tapi dia ada tanggungjawab dengan Allah, dia kena sembahyang. Dia miskin, dia tanggungjawab dengan Allah, dia kena sembahyang. Sama je lah. Kalau dia takwa, kaya dia tu Allah terima. Kalau dia tidak takwa, walaupun dia kaya, Allah tak terima. Walaupun dia kedudukan yang tinggi, Allah tak terima kalau dia tidak takwa. Begitu juga orang miskin. Kalau dia miskin, takwa, Allah angkat dia. Dan kalau dia miskin, tidak takwa, Allah rendahkan dia. Maknanya dari sisi Allah tak sama. Tiba-tiba orang-orang munafik ni, orang-orang yang Allah tidak terima amalan kerana hati dia tak sama dengan lidah ni, dia merasakan dalam ayat 13 tu, dia merasakan dia ni beriman. Kama amanan nas, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha.
Ini jadi isu yang dia timbul ialah dia merasakan orang-orang yang sufaha ni, orang jahil, orang sufaha ni, orang-orang yang tidak ada kedudukan ni, dia tak boleh kelaskan sekali. Maknanya patutkah kamu beriman macam orang sufaha ni, orang yang tak cerdik ni beriman? Tetapi pada Allah, orang yang cerdik, orang yang hebat di dunia ni, kalau dia tak beriman, sebenarnya dia yang sufaha, dia yang bodoh, dia yang tidak ada akal sebenarnya. Itu lain pandangan Allah dengan perasaan kita, perasaan manusia. Kalau kita lari daripada syariat, kita dianggap lebih teruk daripada binatang, lebih teruk daripada orang-orang yang dianggap tak cerdik tu, orang yang biasa, orang awam. Walaupun kita orang yang tinggi kedudukannya, pada Allah kata ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka itulah mereka yang safih, yang tidak sempurna akalnya. Tapi la ya'lam, walakin la ya'lamun, mereka tidak sedar. Sebab apa tidak sedar? Sebab apa tak sedar dia itu tak betul? Sebab dalam ayat 10 tu, puncanya ayat 10, iaitu fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian dia kekalkan, dia tak berubah, dia tak bertaubat, dia tidak kembali pada Allah. Allah pun fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit. Maka penyakit itu berkekalan sehingga dia tidak rasa sakit lagi dia ada penyakit. Dia tak rasa tidak rasa silap lagi kesilapannya. Dan inilah yang paling kita takut. Dan hari ini di antara penyakit yang timbul pada mereka ini ialah dia khianat pula. Dia khianat, ini tindakan. Khianat dia macam mana? Dia bermuka-muka. Apabila mereka berjumpa orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata, qalu tu orang-orang yang tadilah, amanna, kami beriman. Jadi kita terimalah. Dia mari masjid, dia semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apa lagi? Dan bila berjumpa, mu beriman ke tak? Amanna, kami beriman, confirm. Sebab apa kita kata confirm? Antara sebab confirm ialah dia guna fi'il madhi. Dia guna fi'il madhi. Amanna. Itu dah confirm lah. Dan kita tak boleh buat apa je. Cuma isu dia ni di sebalik tidak ada orang bersama mereka orang Islam. Wa idza khalau, khala ni khulwa, khulwa. Khulwa ke khalwa? Khulwa kan? Khulwa ni duduk seorang-seorang ataupun duduk dengan grup lain yang tak ada orang beriman. Ni khalau ni. Sembunyi. Ila syayatinihim. Dia guna perkataan syayatin, syaitan. Tengok berat orang munafik ni. Orang yang tidak sama hati dengan lidah dia. Lidah kata lain, hati dia lain. Dia nipu. Allah nilaikan orang itu, guru itu sebagai syayatin. Mana kalau dia balik jumpa pun jumpa dengan syayatinihim. Syayatin jamak syaitan. Syaitan ni bukan jenis, dia jenis perangai yang tak sama hati dengan lidah ni, dia panggil orang yang penipu. Penipu itu adalah syaitan. Qalu inna ma'akum. Dia pun bercakap, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Lepas tu kenapa kamu pergi jumpa dengan beriman? Kenapa pergi sembahyang? Kenapa kamu pergi masjid? Kenapa pergi jumpa Nabi dan mencakap kamu beriman? Jadi bos ni curiga dengan orang ni, dengan sebahagian daripada orang mukmin begini. Ni pokok kafir ni, pokok munafik tak gini ada juga. Lalu dia beri satu kata kunci kepada grup munafik ni. Dia kata apa? Innama nahnu mustahzi'un.
redalah bila dia kata innama ni. Innama ni dia satu alat yang memberi keyakinan kepada kumpulan tu. Bila dia kata innama tu, dia tak bincang lagi lah. Okeylah, kalau gitu itulah yang benar. Makna apa bukti orang ini dia tipu orang Islam dalam ayat ni? Apa bukti? Dan dia sebenarnya jujur dengan kumpulan munafikin ini, kumpulan orang-orang jahat, orang-orang yang dusta dengan Allah ni. Apa bukti? Bukti yang nyata di sini Allah menggunakan innama di sini. Innama nahnu. Innama tu satu adatu hasrin, satu alat yang mengunci bahawa mereka bukan orang beriman. Yang mengunci bahawa mereka bukan orang beriman. Bahkan mereka bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir. Lepas tu apa tujuan mereka kata beriman? Tujuan mereka ialah nak menyakitkan. Nahnu mustahzi'un. Itu ayat lengkap tu. Nahnu mustahzi'un. Macam kita kata ana muslim, ana mukmin. Jadi ana tu subjek, mukmin itu khabar. Jadi di sini nahnu mubtada, mustahzi'un khabar. Jadi lengkaplah ayat tu. Cuma didatangkan dengan innama untuk susah masalah. Masalah apa? Masalah kami bukan beriman. Hakikatnya kami bukan beriman. Yang kau begitu mustahzi'un saja, nak main-main je. Nak supaya orang Islam ni diperbodoh-bodohkan. Dia tak kenal orang Islam ni ada Allah, orang Islam ni ada Rasul, orang Islam ni ada wahyu, orang Islam ni ada nilai. Amal dia tu, kalau dia buat amal, Allah zahirkan hati-hati orang Islam rasa tahu. Satu. Yang kedua, Allah akan bongkar perangai-perangai ini. Apa buktinya? Ayat 15 tu. Allahu yastahzi'u bihim. Allah subjek, yastahzi'u fi'il mudhari'. Allah itu akan, dia kata, akan mengejek-ngejekkan mereka. Allah akan menghina mereka. Sebab apa Allah hina mereka? Sebab dia buat dulu. Allah tak akan buat. Ini dalil dan bukti Allah itu maha suci daripada menghina, menyesatkan hamba. Allah tidak menyesat sekali hamba-hamba. Yang sekarang ni hamba dia tipu dulu, baru dia kata Allahu yastahzi'u. Ini kita tengok mulianya Allah, sempurnanya Allah, kasihnya Allah kepada hamba. Kalau Allah memilih jalan, kalau hamba memilih jalan innama nahnu mustahzi'un, baru Allah kata Allah yastahzi'u. Allah boleh buat, boleh tipu mereka. Dan lebih lagi Allah kata wa yamudduhum. Allah biarkan, yamuddu, madda yamuddu, mat ni huruf mat, huruf panjang. Madda yamuddu, Allah panjangkan mereka fi tughyanihim, dalam kejahatan. Tughyan ni ialah taghut. Orang-orang jahat kita panggil taghut. Tughyan, kejahatan. Masdar, tughyan, fu'lan. Tughyan ni dia panggil macam furqan, tughyan, kufran. Ni hidup dalam keadaan jahat yang nampak. Tughyan ni jahat, dia nampak. Nah, orang boleh kenal dia. Ini Allah buat kita ni. Kadang-kadang Allah sayang orang tu, dia buat jahat tak nampak jahat dia. Tapi setengah orang bila buat jahat kan kena dia jahat. Di sini orang-orang munafik ni dia tak sama, orang nampak dia buat jahat dia. Sebab tu Allah guna tughyan atas kedudukan seperti Quran, Furqan, gitu. Tughyan.
Itu satu pattern yang menunjukkan beza, nampak beza. Jahat dia nampak beza. Dan dia buat jahat tu dia tidak habis. Ya'mahun. Sentiasa dalam keburukan di sisi Allah, tetapi mereka tidak sedar. Dan mereka ini pada satu ketika terima Islam. Maka Allah kata dalam ayat 16, ulaikal ladzina ishtarau. Mereka itu orang-orang yang ishtarau, menjual, membeli. Ishtaraitu al-qalam, aku beli pen. Ishtaraitu al-samak, aku beli ikan. Ishtaraitu. Jadi sini guna ishtarau, mereka ada waw tu. Mereka telah membeli. Apa mereka beli? Ad-dalalata, akan dalalah, kesesatan. Dia bayar duit apa? Duit Arab ke duit Malaysia? Dia tak bayar duit apa. Dia bayar dengan al-huda. Dia ada hidayah. Sebab orang ni, dia kata dia beriman. Mulut itu hidayah. Mulut itu telah menandakan dia orang mendapat petunjuk. Dan dia pernah mengatakan kepada Nabi, dia orang yang mendapat petunjuk. Tetapi dia jual dengan harga yang tidak ada nilai, iaitu al-huda, hidayah. Hidayah ni dia jual pada ayat ni lah. Kalau huda ni, kita kembali kepada ayat 2 hingga 5 dalam surah yang sama ni lah, ayat mula-mula tu. Dzalikal kitab la raib fihi hudan. Dia jual hak ni. Maknanya dia tak adalah sifat-sifat alladzina yu'minuna bil ghaib, dia tak ada. Wa yuqimuna as-salata, tak ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, tak ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, tak ada. Dan mereka ini tidak termasuk dalam jaminan Allah dalam ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim, tak ada. Sebab apa? Sebab asalnya ada, mereka jual, mereka beli ad-dalalah, mereka tolak, iaitu mereka beli jalan sesat. Maka orang nega gini, perniagaan akhirat gini, kata Allah, fama rabihat, tidak sekali-kali, rabihat, untung, rabhun ni ialah untung, tidak rabih tijaratuhum, perniagaan mereka. Tijarah tu fa'il. Maknanya yang Allah nak cerita di sini, tijarah, perniagaan begini tidak untung. Apakah amal-amal soleh ini tijarah? Ayat ini seolah-olah menunjukkan amal soleh ini satu bisnes yang menguntungkan akhirat. La. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. La, dalam surah apa tu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes. Bisnes ni ialah tunjikum min adabin alim. Dia boleh menyelamatkan kamu dari kesukaran. Rupa-rupanya bisnes yang kita buat ni nak selamat. Kita berniaga, kita jadi jutawan, kita jadi milioner, selamatlah kita. Tapi duit banyak, kedudukan yang tinggi tak selamat. Hati tak selamat. Kan, orang kejar ke belakang. Jadi apakah erti kehidupan? Kekayaan. Nah, kita tak selamat. Hati orang kaya, sekaya hebat manapun, kalau dia hati dia tak jaga dengan Allah, macam orang munafik ni, dia tak selamat. Jadi apa erti kekayaan yang tidak ada nilai? Keselamatan hati. Hati tak tenang. Nampak zahirnya tenang, macam munafik kan? Orang munafik ni zahirnya nampak hebat, nampak Muslim, tapi hatinya penipu. Bila hati penipu, dia tidak akan tenang. Orang-orang yang kaya tanpa Allah samalah dengan orang-orang yang
kehidupan tanpa hidayah, maka perniagaan itu tidak akan rabih. Jadi kita nampak maknanya hari ni tuan-tuan kejar ke masjid, kejar ke kelas kan, kejar ke sana. Buat apa tu? Bisnes kan? Bisnes. Untuk kumpul apa? Kumpul harta. Harta nak buat apa? Nak bawa ke akhirat. Sebab bila besok kita akan ditimbang harta kita, iaitu pahala kita, kalau berat, layaklah kita mendapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah, jutawan, milioner, sehingga kita diberi tempat kita syurga, rumah-rumah yang begitu hebat, Firdaus dan seumpamanya. Amin. Jadi itu perniagaan rupanya. Saya pencet dah tawak kerja. Mana tawak kerja? Kau mari tiap-tiap hari masjid itu satu tijarah kan. Kerja dah tu. Sahabat-sahabat duduk buat program ni. Kita ada program pada malam besok kan. Program munajat tu. Sahabat-sahabat pergi buat banner, tampar banner kat sini kat mari. Apa ada? Tak ada duit pun. Kan, tak ada duit. Tapi itulah tijaratin. Itulah satu bisnes yang membawa pahala yang kita tak nampak. Yang itu Allah kata, rabihat tijaratuhum, beruntungnya perniagaan mereka. Maknanya, kalau orang baik di sini, ini Allah kata fama, ma tu dia nafi, tolak. Ma tu dia panggil ma nafi. Maka tidak ada rabihat, keuntungan tijaratu perniagaan mereka. Bukan setakat tu. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah, ma pun dua tu ma tidak juga. Dan tidaklah kanu mereka itu muhtadin, orang-orang yang akan diberi petunjuk. Dia tak nega, tak untung, jalan nak sampai ke syurga pun tak sampai. Dua masalah. Macamlah ayat yang ke-16 ni, yang ke-17 ni, iaitu masaluhum, umpama mereka ni kamathalil ladzi istauqada nara, seumpama, ka seperti umpama. Ada dua kalimah tu, ka tu contohlah, seumpama, seperti. Alladzi, seorang yang istauqada, yang menyalakan naran, satu api. Dia menyala api, dia letak kayu-kayu, dia nyalakan api. Kemudian bila nyala api, falamma adaat, maka lamma tak kala, adaat an-nar. Adaat tu rajak pada nar. Nar dia muannas. Kita tak kata hadha narun, kita kata hadhihi narun. Jadi adaat, api itu menyalakan, ma haulahu, mencerahkanlah tu. Adaat, memberi cahaya, mencerahkan. Ma tu maknanya mungkin kalau ada rumah, ada taman, taman cerah, rumah cerah kan. Haulahu, haula benda tu. Mana hu tu rajuk pada ma, benda-benda hak duduk sekitar api tu cerah. Sekejap je cerah. Falamma istauqada nara, falamma adaat ma haulahu, cerah sikit. Zahaballahu binurihim, tiba-tiba api tu mati. Zahaba pergi, Allah pergi, binurihim, dengan cahaya mereka. Apa makna Allah pergi dengan cahaya mereka? Makna Allah hilangkan cahaya tersebut sama-sama dengan mereka. Mereka tak ada cahaya lagi. Wa tarakahum, bila mereka tak ada cahaya, Allah tinggalkan mereka fi zulumat, dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak nampak lagi. Cuba bayangkan, kita duduk dalam suasana yang amat gelap, kan? Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada, dia gelap-gelap sungguh ni. Bintang pun tak ada, gelap tak nampak sungguh.
Tiba-tiba kita ada orang istauqada nara, dia hidupkan api. Curah sekitar. Tapi tak lama. Tak lama, sekejap aja. Maka hilang api cahaya tu. Maka bagaimana pula duduk bila hilang cahaya tu? Duduk dalam kegelapan yang tak nampak. Bila tak nampak dah tepuh je lah. Begitulah seorang yang tadi, yang bila jumpa Nabi dia kata amanna, dia nak kait yang tu, nak kait dengan ayat 14 tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Masa dia kata amanna tu cahaya cerah kan. Wa idza khalau ila syayatihim, bila dia pergi kat grup dia yang tidak beriman, syaitan-syaitan mereka itu, masa tu api wa tarakahum fi dhulumat. Duk gelap dah tu dalam ayat ni, ayat 17 tu. Zahaballahu binurihim. Dia pergi kat orang kafir dan nipu orang Islam itu, nipu Allah dan Rasul itu, nipu orang Islam itu. Allah kata zahaballahu binurihim. Allah buang cahaya di situ seperti Allah buangnya api elektrik ataupun api yang ada dalam masjid ni, Allah gelapkan segelap-gelapnya. Maka tinggallah mereka duduk dalam gelap, tak nampak. Orang-orang munafik yang meninggalkan agama, yang menipu, merancang untuk merosakkan agama, sebenarnya mereka tak nampak jalan. Mereka tak nampak jalan. Mereka hanya tepuh-tepuh gitu je, langgar-langgar gitu je. Maka ada yang kadang-kadang nampak baik sebab dia langgar betul, kan? Dan kebanyakannya tak betul lah sebab tak nampak. Tapi bagi orang Islam, dia nampak jalan. Sebab apa nampak jalan? Sebab Quran itu hudan, Quran itu petunjuk. Dia tak sakit hati kepada orang sebab Quran itu syifa. Dia tidak sesak kerana dia ada mau'izatan, dan dia hidup bahagia sesama dia walaupun susah sebab dia ada rahmat. Kat mana kita sebut part tu? Dalam surah Yunus ayat 57 dan 58. Waktu kena ingat tu, surah Yunus 57-58 tu penawar bagi sekalian yang beriman. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat 57-58 surah Yunus. Okey, itu kena betul-betul menjadi nilai dalam hidup kita. Jadi orang ni bila duduk dalam keadaan gelap yang tiada cahaya, gelap-gelap sungguh lah ni, tak ada apa pun, dia seumpama summun bukmun. Itu perumpama tu. Makna huwa au hum summun. Mereka itu macam orang pekak, tuli. Bukmun, umyun. Tak boleh cakap, tak boleh dengar, tak boleh nampak. Allah, ini hadis. Nak cakap tak boleh, tak keluar suara. Nak dengar, telinga pekak. Nak lihat, tak nampak. Inilah apa? Dia tidak akan pulang lagi ke jalan yang benar. Duduk situ lah selama-lamanya. Kalau kita salah satu ni ada, kalau kita kata dengar, boleh ikut orang panggil. Walaupun tak nampak, walau tak boleh cakap, ikut je. Mari, dia ikut je lah. Kan? Kalau Allah kata, hayya alal falah, dia dengar. Ikut je lah. Ataupun dia nampak orang di semayang, dia ikut orang baik. Ataupun dia boleh cakap, macam mana aku nak jadi baik. Jadi, tapi kalau tiga-tiga ni tak ada, maka dia tidak akan pulang lagi ke tempat rumah dia kalau orang tu orang berada dalam kegelapan malam. Dan kalau dia itu ada dalam kesesatan ad-dalalah dalam ayat 16 tu, dia tidak akan kembali lagi kepada Islam yang merupakan cahaya kebenaran. Itu umpama yang sangat-sangat jelas dalam apa bila duduk tempat gelap, tempat jauh ni, bukan dekat-dekat ni, kita pergi keluar rumah,
pergi kat satu padang yang jauh, tiba-tiba berlaku kegelapan yang tak tahu ke mana nak pergi. Tak. Jadi seolah-olah dia itu tidak ada lagi ikhtiar. Seolah-olah orang sumum, bukmun, umyun. Ataupun perumpamaan lain dalam ayat 18 Allah kata au qasayyibin, ataupun seumpama sayyib, hujan yang lebat, minas sama, daripada langit. Sayyib ni hujan lebat yang kuat, banjir ya. Fihi dhulumat, hujanlah lebat, sayyib hujan lebat, umpama hujan lebat. Dalam masa hujan itu tak ada elektrik semua, dhulumat, tak ada elektrik, mati habis macam itu. Mati berapa orang kan? Sebab elektrik mati, hujan lebat, lepas tu apa lagi? Ra'dun wa barqa, ada petir dan apa dia? Kilat sambar menyambar itu. Barqun, suara pula. Nah, cukup lah, menakutkan. Sehingga berlaku pada orang duduk situ tu, mereka letakkan yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari tangan mereka, asba'. Asba' ni maknanya asabi', tangan-tangan, lima jari ni, fi azanihim, letak dalam telinga mereka, minas sawa'iq, kerana petir tu, sa'iqah tu. Sa'iqah tu dia daripada ra'dun barqun, tu dia panggil sawa'iq. Sebab apa dia buat gitu? Hadaral maut, kerana kalau dia tak letak tangan, jari dan tangan, dia akan dengar suara tu yang menyakitkan, yang boleh bawa maut. Jadi untuk selamat daripada mati, dia kena tutup telinga dia. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu meliput, muhit, memagar. Dia memagar bil kafirin, dengan orang kafir. Subhanallah. Dia tak cerita pasal orang munafik, orang yang ayat 8 sampai ayat 18 ni. Tiba-tiba di akhir ayat 18, ayat 19 kan? Ayat 19 ni, dia sebut kafirin. Dalam hadis menyebut orang kafir dengan orang munafik ni di tempat yang sama. Bahkan orang kafir lebih bawah lagi, asfala safilin kan? Tiba-tiba dikuncikan dengan ayat 19 ni bil kafir. Wallahu muhitun bil kafirin. Apakah muhitun bil kafirin ni nak rajuk ayat 6 dan ayat 7? Ataupun nak sekalikan ayat 6 sampai ayat 19 ni? Nak sekalikan. Kita nampak wallahu subjek, muhit predikat, khabar, bil kafirin muta'alliq. Dia macam dia nak hubung dengan sebelum ni. Sebelum ni kalau kita tengok ayat 6 lah. Ayat 6 dia tuduh kafir. Tapi kenapa diletak selepas kafir dan selepas munafik dalam ayat 8 sampai ayat 19 ni? Maka kita nampak Allah hukumkan orang munafik juga termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat balasan seperti mana orang kafir. Bahkan dia dianggap lebih bahaya, lebih teruk lagi kerana dia menipu orang Islam. Apa bukti dia menipu? Ialah bukti ayat 9 tu, yukhadi'un Allah wal ladina amanu. Dia tipu Allah dan tipu orang beriman. Mana ayat-ayat ni kita kena kait ni satu, maknanya biar hadir diri kita dalam setiap ayat yang bermula ayat 8 sampai ayat 19 ni. Ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir ahli lintar itu, petir itu mengambil absarahum ni, penglihatan, nak butakan mereka. Yakhtafu absarahum, membutakan mereka kerana dia panggil barqu tu hak keluar curah tu dengan suara yang keras itu. Dia boleh mengambil itu tu. Ini kita kena belajar. Kalau petir itu datang, jangan dia tengok, dia boleh mengambil, membutakan mata. Kullama adaa lahum masyaufi. Setiap kali, satu nilai lain, setiap kali al-barqu tu datang,
kan, adha'a lahum, adha'a al-barqu, fa'il dia al-barqu, yakadul barqu, kullama adha'a al-barqu lahum, setiap kali ceraham barqu, mana peti hak ada peti ke apa bro, yang masuk gelap tu, dia api peti tu dipanggil kilat lah, kilat tu mari dia nampak cerah Adha al-barqu, kilat tu memberi cahaya lahum untuk mereka, masyau, dia bergerak, bolehlah gerak sikit fihi, pada tempat tu, kalau tak boleh gerak langsung. Wa idza azlama, bila kilat tu tak ada, kamu duduk situ, tak boleh nak gerak, tak nampak ke mana nak pergi. Begitulah orang-orang munafik ni, masa duduk dengan Islam bebas, duduk belakang Islam nipu. Walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah menghendaki, Allah hilangkan. Dhahaba tu la dhahaba, la pasti, dhahaba hilangkan. Allah hilangkan bisam'ihim. Ayat atas tadi juga mana dhahaba, ayat 17 tengok, dhahaballahu binurihim, di sini la dhahaba bi. Dhahaba bi itu kita terjemah hilang, hilang cahaya dan tinggal dalam kegelapan, dalam ayat 17 ni. Kalau Allah nak mereka, Allah boleh buat, iaitu memekakkan telinga mereka, summun bukmun, summun, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, umyun lah, summun umyun, dia boleh jadi tuli dan buta. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah boleh buat, sesungguhnya Allah atas semua perkara berkuasa. Allahu a'lam. Okey. Ambillah cerita pasal orang munafik daripada ayat 8, 12 ayat tu. Apa hikmah 12 angka ni? 12 campur 2, 14. Ya. 14. Ayat ini semua dirumuskan dalam perkataan wallahu muhitun bil kafirin. Tidak ada siapa pun dapat menyelamatkan diri daripada Allah, sebab Allah memagari, muhit, meliputi bil kafirin, dengan orang kafir, sama ada kafir ayat 6 dan 7 ataupun kafir munafik dalam ayat 8 hingga ayat 20 ni. Wallahu a'lam. Cuma yang tadi tu kita surah apa? Surah Saf. Terima kasih kepada Puan Salbia. Surah Saf tadi tu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Okey. Ya ayyuhalladzina, inilah yang Nabi Mekah. InsyaAllah kita doakan semoga ini terbalik. Barakallahu fiikum. Itu saja yang insyaAllah. Jadi kita boleh kait dengan ayat berapa? Ayat surah As-Saff. Okey, ada apa lagi? Surah As-Saff, juga surah Yunus yang kita kaitkan tadi. Surah ini kita kait dari situ peranan Quran cahaya tu, Quran sebagai cahaya kan, Quran sebagai ada 4 tu peranan Quran: mau'izah, syifa, hudan dan rahmah. InsyaAllah
kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Nasri. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan untuk Jumaat pada ayat berikut, ayat 21 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk nota baru kita tidak akan diagihkan pada hari Isnin pagi, dan hari Isnin kita masih ada 2 ayat lagi untuk habis dalam nota lama itu insyaAllah. Dan insyaAllah untuk online ada akan forward hantar ke grup insyaAllah tuan-tuan boleh sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat yang tidak sempat bersama insyaAllah, dan mengikuti daripada Facebook Masjid Asyik.